Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk topik 5.5 pembelawan gelombang. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini yang pertama ialah pelajar boleh menghuraikan pembelawan gelombang dari aspek panjang gelombang, frekuensi, laju, amplitude dan arah perambatan gelombang. Yang kedua pula ialah pelajar boleh menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelawan gelombang. Yang ketiga, pelajar boleh melukis gambar rajah untuk menunjukkan corak pembelawan gelombang air dan kesan pembelawan cahaya. Dan yang keempat, pelajar boleh menjelaskan aplikasi pembelawan gelombang dalam kehidupan harian. Okey, kita lihat gambar rajah ini. Okey, gambar rajah ini adalah gambar rajah benteng di Marang, Terengganu. Okey, muka gelombang air laut berubah daripada muka gelombang satah di kawasan A. Okey, sini ialah gelombang satah kawasan A ni. Ni gelombang ni ni panjang gelombang ni sama. Saya nak tunjukkan yang A ni adalah kawasan gelombang satah. Alright, and then ia akan membulat apabila tiba di kawasan B ni. Okey, bila di kawasan B ni ia akan membulat lah. Ini kawasan B. Saya nak tunjukkan kawasan A, kawasan B membulat Alright, hal ini menunjukkan bahawa gelombang air laut mengalami penyebaran semasa merambat melalui celah. Ini celah. Okey, di benteng ni ada celah. Ini benteng. Ini benteng. Ini benteng. Ini benteng. So, pembelawan ni boleh berlaku juga kepada gelombang air yang kita lihat tadi cahaya dan bunyi. Okey, apakah maksudnya gelombang ni? Ni maksud dia. Okey, pembelawan gelombang ialah penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui suatu celah ataupun tepi suatu penghalang. Inilah maksudnya. Okey, ataupun kita panggil definisi maksud apa tadi? Maksud pembelawan. Okey, sekarang kita lihat ciri-ciri gelombang bagi pembelawan. Yang pertama tadi ialah panjang gelombang. Alright. So, panjang gelombangnya tiada perubahan. Maka laju gelombang tidak berubah. Seterusnya ialah frekuensi. Sama juga frekuensi pun tidak berubah. So, tiada perubahanlah kepada frekuensi sumber. Laju tiada perubahan. Jadi tiada juga perubahanlah kepada medium, right? Sebelum dan juga selepas pembelawan. Itu yang sebab saya cakap tadi, panjang gelombang sebelum melalui dan selepasnya tu tidak berubah Okay, seterusnya ialah amplitude. Untuk amplitude akan ada berlaku pengurangan. Jadi apa yang berlaku di sini ialah tenaga gelombang tersebar meliputi kawasan yang lebih luas selepas dibelau. Manakala untuk arah perambatan, okey, arahnya dari satu arah kepada banyak arah. Jadi apa yang berlaku kepada muka gelombang itu tadi? Okey, muka gelombang itu akan tersebar. Ini yang dimaksudkan dengan ni daripada laut. Laut ni, kalau laut, daripada laut muka gelombang satah. Apabila dia masuk ke benteng, sekarang ni kita panggil ni benteng lah. Benteng lah. Okey, yang tengah-tengah ni kita panggil lah ia sebagai celah. Jadi apabila ia masuk ke dalam celah ni, maka
tenaga gelombang itu akan tersebar. Ini yang dia kata, tenaga gelombang tu pun tersebar, muka gelombang tu pun tersebar. Okay, kita lihat. Right, ini yang dipanggil sebagai gambar rajah sinar. Okay, bila kita melukis gambar rajah sinar, yang di sebelah kiri inilah yang kita panggil sebelum. Okay, sebelum pembelauan lah. Okay, yang ini yang dipanggil daripada laut lepas. Macam A tadilah. Okay, ini kawasan A. Jadi bila lukis, kamu tahu yang mana satu A. Ini adalah kawasan muka gelombang satah. Manakala B selepas melalui celahan. Ini celahan. Bila ada celahan, maka adalah pembelauan. Okay, so saya harap boleh bezakanlah pembelauan, pantulan, pembiasan. Okay, jadi kita lihat di sini gelombang 7 ni sebelum melalui celahan. Alright, selepas melalui celahan, maka ia akan mengalami pembelauan. So apa yang terjadi kepada arahnya? Arahnya akan tersebar, kan? Arah perambatan akan tersebar. Maka ia akan menjadi membulatlah selepas melalui pembelauan. Okey, tengok frekuensi dia sama. Frekuensinya sama. Apa yang sama lagi tadi? Okey, panjang gelombangnya sama. Ini panjang gelombang. Mungkin ada lagi yang kurang jelas. Jadi saya tunjukkanlah. Ini yang dipanggil ataupun dikenali sebagai panjang gelombang. Tengok sebelum dan selepas adalah sama. Jadi bila lukis, berikan perhatian kepada ciri-ciri gelombang ini. Sama. Alright, sama. Sebelum dan selepas adalah sama. Apa yang sama tadi? Panjangnya. Panjang apa? Panjang gelombang dan juga laju gelombang. Okey, saya bagi tahu ingatkan balik panjang, laju dan juga frekuensi sama. Okey, begitu juga yang ini adalah halangan. Okey, mesti tahu ini halangan. Sorry, ini adalah celahan. Okey, ini celahan. Okey, ini celahan Ini celahan, ada celah. Ini kita panggil celah. Yang ini ialah halangan. Ini halangan. Okey, ini contoh untuk gelombang bunyi. Yang ini ialah halangan. Sama juga konsep dia tadi. Okey, halangan. Okey, yang ini sebelum Okey, sebelum saya ringkaskan yang ini selepas lah. Okey, ini selepas. Selepas melalui halangan, maka berlakulah pembelauan. Okey, lepas dia melalui halangan, maka apa yang berlaku pada gelombang tadi, ia akan tersebar. Bila ia tersebar, maka ia mengalamilah pembelauan. Okey, so mesti tahulah macam mana nak lukis gambar rajah ini. Okey, ini jangan lupa ini adalah arah. Anak panah ni arah. Okey, ada anak panah, mesti tunjukkanlah bila lukis
gambar rajah sinar ataupun gambar rajah bagi kesan pembelawan ini. Okey. Alright, yang ini pula adalah gambar rajah bagi menunjukkan corak berlawan untuk gelombang cahaya. Kalau yang gambar rajah pertama ini, corak belahan cahaya ini adalah berlaku kepada celah tunggal. Celah tunggal. Okey, celah tunggal ni maksudnya macam ni lah, antara dua pensel ni. Okey, dua pensel ni, ni pensel tengah-tengah ni. Okey, ada celah kan. Ini celah lah. Ini celah. Okey. Ini celah. Okey, ini untuk menunjukkan kesan bagi gelombang cahaya. Kalau yang ini pula, lubang jarum. Okey, ini jarum. Okey, ini jarum kan. Contoh kan, jarum. Kat sini ada lubang kan. Okey, yang kat sini lubang. Bila kenakan cahaya dekat lubang ni, jadilah corak dia seperti ini. So, saya harap kamu boleh bezakanlah untuk celahan. Yang ini pula ialah lubang lubang jarum. Okey, kita teruskan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelawan gelombang. Okey, faktornya ada dua. Yang pertama ialah saiz celah. Ini saiz celah. Saiz celah saiz celah dia. Dan yang kedua ialah panjang gelombang. Panjang gelombang tu tadi dah kena tahu kat mana panjang gelombang. Ini panjang gelombang ini muka gelombang yang kita nampak, muka gelombang membulat. Panjang gelombang yang ini jarak antara muka gelombang. Ini ialah panjang gelombang. Jangan ada yang tak tahu lagi. So, ini kena tahulah. Okey, yang ini selepas melalui celahan. Kalau yang kat sebelum dia, yang inilah sebelum dia ialah gelombang sata. Okey, kalau antara gelombang sata ni macam ni lah dia punya panjang gelombang. Okey, saya tunjukkan supaya nampak. Okey, kita teruskan. Inilah dia gambar rajah untuk menunjukkan kesan pembelawan gelombang. Okey, jika celahnya lebar, kamu lihat alright, yang ni sebelum, ini gambar rajah 3D ini gambar rajah yang dilukis 2D. Nampak ni panjang gelombang dia sama sebelum dan selepas sama. Okey, mesti tahu panjang gelombang dia sama. Okey, panjang gelombang dia sama. Ini ciri-ciri yang perlu tahu panjang gelombang dia sama. Okey, panjang gelombang tetap. Sini pun dah tulis panjang gelombang tetap. Okey, arah dia berubahlah. Arah ni mula-mula kanan, kemudian bila melalui celahan yang lebar, ia akan tersebar sedikit. Tersebar sedikit menyerong kena tahu ni. Sebarannya tersebar sedikit je sebaran. Tersebar sedikit je. Mesti ada sebar lepas melalui itu dia akan tersebar sedikit. Tapi kita tengok yang kedua. Apa yang berlaku? Sedikit. Kalau celah yang sempit, tengok yang pertama lebar kan. Yang kedua sempit. Celah jika sempit, dia akan tersebar lebih. Nampak ni? So bentuknya
lebih membulat. Itu maksud dia. Sebar lebih jika celahan kecil. Itulah faktor yang pertama. Right. Jadi bila tersebar lebih ni, ia lebih jelas lah kesan pembelawannya tu. Okay. Alright. Kita tengok ni panjang gelombang. Faktor yang pertama kan, panjang gelombang dia tetap kan. Ni panjang gelombang tetap kan. Ni kalau panjang gelombang dia pula pendek, panjang gelombang pendek. Ni panjang gelombang pendek, ni faktor yang kedua kan. Ni faktor yang kedua. Faktor yang kedua, panjang gelombang pendek, saiz celahnya tetap. Yang pertama ni yang pertama. Okey, celah lebar, celah sempit, tapi panjang gelombangnya sama. Beza kan beza kan. Okey, apa yang berlaku pada panjang gelombang pendek? Okey, kita tengok di sini. Panjang gelombang yang pendek. Okey, kesan pembelawannya, kesannya akan tersebar sikit je. Sebar sedikit sedikit. Sebar je sedikit. Tapi kalau panjang gelombangnya lebih ataupun panjang gelombangnya panjang, kita tengok kesan pembelawannya tadi. Kesan pembelawannya akan menjadi lebih. So maksudnya ia akan tersebar lebih lah. Alright. So ini adalah faktor yang kedua bagi panjang gelombang. Faktor yang kedua iaitu panjang gelombang. Okey. Panjang gelombang pendek apa jadi? Kita tengok panjang gelombang yang panjang apa jadi. Alright, seterusnya kesan pembelawan gelombang. Ni dia. Ulang balik. Alright. Kita boleh simpulkan di sini bahawa untuk kesan pembelawan gelombang bagi panjang gelombang yang tetap, faktor yang pertama tadilah kan. Kalau panjang gelombang yang tetap, kita lihat perubahan pada saiz celahnya. Jika saiz celah lebar, penyebaran gelombang kurang ketara lah, ataupun kurang jelas, ataupun tersebar sedikit kan, yang saya cakap tadi, sebar sedikit. Okey, kalau saiz celahnya sempit, ia akan tersebar lebih, ataupun penyebaran gelombangnya lebih jelas, penyebaran gelombangnya lebih ketara pun boleh. Okey, ini untuk faktor yang pertama. Manakala faktor yang kedua pula ialah saiz celah. Okey, saiz celahnya tetap. Kita lihat perubahan pada panjang gelombangnya. Jika panjang gelombangnya pendek, maka penyebaran gelombang kurang ketara. Okey, ia tersebar sedikit. Manakala bagi panjang gelombang yang panjang, penyebaran gelombang lebih ketara, maka ia akan tersebar lebih lah maksudnya. Okey, saya harap penjelasan ni dapatlah memberikan pemahaman yang lebih. Okey, kita lihat pembelawan gelombang dalam kehidupan harian. Gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Kita lihat. Okey, bagi gelombang air, seperti yang kita lihat awal-awal tadilah. Okey, pembelawan gelombang air semasa melalui celah menghasilkan kawasan air tenang. Sebab itu bila daripada laut lepas maksudnya daripada tengah laut lah. Biasanya air, gelombang air ni dia tenaganya tinggi. Tapi selepas dia melalui celah ni, maka ia akan menghasilkan kawasan air yang tenang. Jadi tenaga gelombangnya tu pun berkurang lah. So sebab itu kawasan ni sesuai lah untuk persinggahan kapal dan juga aktiviti rekreasi air. Macam kamu boleh lihat kalau kita lihat di Lumut tu. Di Lumut tu akan ada benteng pasir di tengah-tengahnya tu.
tengah laut. Dan sebab tu ramai orang boleh mandilah jadi kawasan rekreasi air. Sebab apa? Kawasan tu airnya lebih tenang, jadi sesuai untuk buat rekreasi aktiviti air. Okey, seterusnya kita lihat di sini bagi gelombang cahaya pula. Gelombang cahaya pula ialah hologram yang dihasilkan oleh kesan pembelawan cahaya digunakan sebagai tanda keselamatan pada kad bank seperti kad debit dan juga kad kredit. Okey, seterusnya ialah gelombang bunyi. Gelombang bunyi gelombang infrasonik yang dihasilkan oleh gajah mempunyai panjang gelombang yang panjang. Sebab tu gajah dia akan berbunyilah. Sebab apa? Untuk memudahkan komunikasi antara gajah pada jarak yang jauh. Okey, inilah aplikasi gelombang air, cahaya dan bunyi. Okey, topik pembelawan sampai di sini. Jadi saya harap kamu teruskan untuk mengukuhkan pemahaman kamu. Buat latihan topik 5.5 ini, iaitu pembelawan gelombang bunyi. Kemudian jangan lupa hantar. Okey, saja dari saya. Jika ada apa-apa yang kamu tak jelas, boleh direct message dengan saya. Sekian. Assalamualaikum.